ألوي على أحدي. Untuk membacakan manaqib daripada sahibul hal Sayyid Sultan Al-Qulub Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawa. Nasab beliau adalah Al-Habib Ad-Da'i Ilallah Sultan Al-Qulub Sayyid Al-Walid Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman bin Ali bin Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Abdurrahman bin Umar bin Sulaiman bin Yasin Ibn Habib Ahmad Al-Musawa, yang mana nasab beliau bersambung kepada Sayyidul Husain bin Ali wa Fatimah Zahra bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah nasab mulia beliau yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Cipanas, Jawa Barat pada tanggal 19 Muharram 1393 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 Februari 1973 Masehi. Ayah beliau di waktu kecil memasukkan beliau ke sekolah negeri dan beliau belajar sampai tingkat SMA. Dalam sekolahan beliau memiliki prestasi yang unggul dalam pelajaran. Hanya saja di masa mudanya beliau lebih memilih untuk berbakti kepada ibunya. Dan dari keberkahan, khidmah dan bakti beliau kepada ibunda pada tahun 1410 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1990 Masehi, mulailah hati beliau dan jiwa beliau dipenuhi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malam-malam beliau tidak pernah terlewatkan kecuali di malam tersebut beliau membaca sejarah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca sirah-sirah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bersalawat memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai beliau hafal suatu kitab yang bernama Syama'il Turmuzi di waktu itu. Di samping itu juga beliau selalu mendawamkan puasa Daud setiap waktunya dan tidak pernah beliau tinggalkan puasa tersebut pada masa itu. Dan beliau juga selalu membaca bacaan wirid dan bacakan lafzul jalalah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pada saat itu beliau sedang menderita penyakit asma. Di antara zikir dan wirid yang selalu beliau amalkan setiap harinya adalah lafzul jalalah, mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak kurang setiap hari sebanyak 5.000 kali. Kemudian beliau istighfar setiap harinya sebanyak 2.000 kali. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2.000 kali dan membaca wirid sakron 100 kali di setiap harinya. Dan itu amalan-amalan beliau yang selalu beliau lazimi setiap harinya. Beliau meminta ijazah mendapat amalan tersebut dari guru beliau, yaitu Al-Habib Agil bin Ahmad Al-Aidul. Maka dari amalan tersebut Allah menerangi sanubari beliau dan seringkali menemui Nabi Muhammad SAW di waktu itu. Diceritakan suatu ketika beliau mendatangi Magam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus di luar Batang untuk berziarah kepada beliau. Dan pada saat itu beliau pada saat ziarah tidak memakai peci, tidak memakai kopiah. Maka beliau pun ragu untuk masuk ke makam tersebut. Karena apa? Karena beliau tidak menggunakan peci atau memakai kolonsua atau tidak memakai kopiah pada saat itu. Namun di saat itu juga beliau berpikir ingin membeli kopiah, akan tapi pada saat itu beliau tidak memiliki uang yang cukup. Yang mana kalau seandainya beliau membeli kopiah pada saat itu, beliau tidak mempunyai ongkos untuk pulang ke rumah beliau, yaitu kota Cipanas, yang mana jarak di antara kota Cipanas dan luar Batang itu lumayan cukup jauh. Akan tetapi karena beliau menjaga adab kepada waliullah, menjaga adab kekasih Allah, beliau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau membeli kopiah, membeli peci agar apa? Agar beradab kepada wali tersebut, Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus. Berkat ketawakalan beliau dan berkat adab beliau menjaga adab kepada seorang wali, maka Allah berikan keberkahan pada saat itu juga.
yang mana pada saat itu tak kala beliau ingin pulang ke rumahnya, yang mana pada saat itu beliau tidak memiliki uang sama sekali untuk ongkos pulang ke rumahnya, maka beliau bertemu dengan salah satu keluarga beliau, yang mana keluarganya tersebut yang mengantarkan beliau sampai ke rumahnya. Bahkan sebelum diantarkan ke rumahnya beliau, Al-Habib Munzir diajak untuk makan terlebih dahulu di rumah keluarga tersebut. Itulah keberkahan daripada tawakal beliau dan beradab beliau kepada kasih Allah Subhanahu wa taala. Dan pada tahun 1412 Hijriah bertepatan dengan tahun 1992 Masehi, beliau melanjutkan berdiri. Pemuda itu menghampiriku dan bersalaman kepadaku. Maka aku pun bertanya kepada pemuda itu, siapakah namamu? Maka pemuda tersebut berkata, Khadimukum Munzir, aku adalah pembantu kalian, yaitu Munzir bin Fuad al-Musawa. Maka Al-Habib Ali Al-Jufri menceritakan hal tersebut kepada Al-Habib Umar bin Hafid, menceritakan hal apa yang terjadi yang dilihat beliau kepada Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa daripada tatapan beliau kepada Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa. Lalu Al-Habib Umar menanyakan pemuda itu. Al-Habib Umar bertanya, di manakah pemuda itu? Lalu Al-Habib Ali Al-Jufri menunjukkan kepada Al-Habib Umar bahwasanya itu, wahai Habib, pemuda yang aku maksud, beliau adalah pemuda yang pakai kopiah hijau, yang mana kopiah yang beliau beli pada saat berziarah ke makam Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, yang mana beliau membeli kopiah tersebut untuk menghormati wali Allah, kekasih Allah, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Husain Al-Idrus. Maka Al-Habib Umar pun berkata, anak ini yang pakai kopiah hijau itu harus berada di antara kita. Ia harus berangkat bersama kita pada golongan pertama ini, harus berangkat pada saat ini juga bersama kita untuk menyampaikan dakwah ke seluruh Indonesia, bahkan menyampaikan dakwah tersebut ke Pulau Papua, hingga dakwah beliau tersebut sampai ke Pulau Papua. Dan dakwah beliau dari Pulau Papua tersebut sampai berlanjut hingga sekarang ini, yang mana dari hasil dakwah beliau ke Papua, beliau membangun sebuah pondok yang berada di daerah Cibinong, yang mana pondok tersebut tidak ada santri di situ kecuali itu santri dari Papua, yang sampai sekarang ini pondok itu masih berada di kota Cibinong, kota Bogor, yang semua santri tersebut merupakan anak-anak dari kota Papua, yang mungkin sekarang jumlahnya mungkin ratusan orang. Hari-hari beliau habiskan untuk berdakwah, mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan bertambah umur beliau, bertambah pula sakit yang beliau derita, yang mana beliau telah sakit asma pada saat kecilnya. Namun hal tersebut, penyakit tersebut tidak mengurangi sedikit pun daripada semangat beliau untuk dakwah, untuk mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah absen untuk tidak hadir di majlis beliau. Bahkan beliau tidak pernah datang terlambat, meskipun terkadang beliau menggunakan kursi roda untuk hadir ke majlis, meskipun kadang beliau hadir ke majlis dengan ranjang dari rumah sakit, meskipun beliau hadir ke majlis menggunakan selang oksigen. Agar apa? Agar beliau menjaga istiqomah beliau dalam hadir majlis. Beliau tidak pernah mengeluh. Beliau tidak pernah bermalas-malasan dalam menjalankan misi dakwahnya, sehingga dari kekuatan tekad dan kesungguhan niat beliau dapat mendirikan majlis-majlis di Jakarta, yang mana majlis tersebut bisa dihadiri orang sampai berjutaan umat yang hadir pada saat itu, yang mana majlis tersebut kemudian dinamai dengan majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terkenal orang yang dermawan. Beliau terkenal orang yang senang bersedekah. Habib Munzir juga terkenal orang yang dermawan, yang selalu bersedekah, yang selalu membagikan harta beliau. Beliau berinfak bagaikan lautan samudra dan senantiasa memberi. Tidak pernah ada rasa takut miskin akan pemberian beliau. Bahkan diceritakan bahwasanya daripada kedermawanan beliau, tak kala beliau keluar dari rumahnya, apabila beliau ingin keluar dari rumahnya, maka para pengemis berbaris untuk apa? Untuk mendapatkan bagian yang dibagikan oleh Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa.
Karena apa? Karena kedermawanan beliau. Sebelum beliau ke rumah, para pengemis pun telah mengantri untuk mendapatkan bagian mereka masing-masing. Itu merupakan salah satu contoh kedermawanan beliau yang tidak pernah putus, yang tidak pernah ragu untuk berinfak, untuk bersedekah. Pada malam Ahad, pada tanggal 9 Zulqa'dah 1435 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 15 September 2013, beliau sangat semangat dan tekun dalam tahajud beliau yang tidak pernah beliau tinggalkan sekalipun daripada tahajud beliau. Dan dalam bacaan wirid beliau bersemangat. Dan setelah sholat subuh, seperti biasa, beliau duduk bersama keluarga, istri dan putra-putra beliau. Beliau menyampaikan bahwa beliau tidak memiliki apa-apa dari dunia. Harapan beliau adalah menghadap Allah dengan membawa umatnya Nabi Muhammad SAW di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan kemegahan dunia, bukan dengan keindahan-keindahan dunia. Dan di waktu pagi itu, hari itu, beliau berkata kepada keluarga beliau bahwa beliau mendapat kabar dari kakeknya Rasul SAW. Lalu beliau berkata, Alhamdulillah telah datang kepadaku Nabi Muhammad SAW, telah datang kepadaku kakekku Rasul SAW pada saat itu. Dan di hari itu sebelum asar, beliau menjawab panggilan Allah. Beliau berpulang ke rahmatullah, seraya seakan-akan beliau berkata pada saat itu, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan beliau pun meninggal pada saat itu, pada tanggal 9 Zulqa'dah atau bertepatan dengan 15 September pada waktu asar. Beliau meninggalkan 2 orang putra dan 1 orang putri. Yang mana pertama beliau mempunyai seorang putra yang bernama Muhammad yang meninggal pada waktu bayi, pada waktu umur 2 tahun. Dan sekarang putra beliau yang bernama Muhammad dan Hasan yang sekarang sedang belajar di kota Tarib menuntut ilmu bersama kepada guru beliau yaitu Al-Habib Umar. Dan seorang putri yang beliau beri nama dengan nama kakek moyangnya yaitu Fatimah Zahra. Semoga Allah menjadikan putra dan putri beliau penerus perjuangan dakwah beliau. Semoga Allah melindungi mereka, semoga Allah merahmati dan menyayangi mereka, dan semoga juga Allah merahmati sahibul hal Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa sebagaimana Allah merahmati hamba-hamba dan kekasih-kasih Allah yang lainnya. Dan semoga Allah memberikan keberkahan kita, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita daripada berkat sahibul hal. Semoga Allah kumpulkan kita bersama sahibul hal, dan semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah kumpulkan bersama yang orang kita cintai Nabi besar Muhammad SAW, dan dikumpulkan bersama guru kita Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Sungguh Allah Maha Mampu dan Allah menjawab doa pemohon, orang yang bermohon kepada. Sampai sini sedikit daripada manaqib Al-Habib Munzir yang bisa saya sampaikan. Mungkin banyak sekali daripada kisah beliau, kisah-kisah baik beliau atau karomah-karomah beliau banyak yang tidak bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya minta maaf dan kepada Allah saya mohon ampun.